بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Shadaqallahul azim. Al-A'raf 48 hingga 49. Allah berfirman dalam ayat ini, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, dan telah berseru orang-orang yang berada di tempat-tempat tinggi kepada orang-orang yang mereka kenal mereka itu daripada tanda-tanda mereka itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah nak cerita kepada kita tentang keadaan manusia di hari akhirat esok. Manusia beriman dengan manusia yang tak beriman dengan Allah. Manusia yang beriman kepada Allah di hari akhirat esok, Allah Subhanahu wa taala akan letak mereka di tempat yang tinggi. Orang yang beriman duduk tempat tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan orang-orang yang beriman ni nampak orang-orang yang di atas dunia dulu duk berkunun mereka. Orang beriman masa duk atas dunia, orang duk berkunun mereka. Orang kata bodoh, macam-macam. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang nak kepada agama, jadi orang yang cenderung hati kepada akhirat, selalu akan dipandang rendah oleh orang-orang yang tak mahu beriman kepada Allah. Itu satu benda yang sudah lumrah dalam dunia. Memilih untuk menjadi orang yang sayang Islam, memilih untuk jadi orang yang sayang kepada Allah dan Rasul, akan menyebabkan dipandang hina dan dipandang rendah oleh golongan tertentu. Allah Subhanahu wa taala nak cerita benda ni dalam ayat ni. Allah kata orang yang beriman yang masa dia atas dunia dulu dipandang hina, dipandang rendah, di hari akhirat esok Allah bagi dekat dia kedudukan yang tinggi. Dan pada waktu itu Allah izinkan dia tengok orang yang dulunya duk hina dia di atas dunia. Qalu, maka berkata orang yang beriman kepada orang yang duk hina dia masa atas dunia dulu, orang beriman kata ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang beriman kata dekat orang yang duk hina dia di atas dunia dulu, dia kata mana pi segala harta benda yang hampa himpun di atas dunia dulu, mana pi segala pangkat kedudukan yang hampa dapat masa di atas dunia dulu, mana pi benda yang hampa duk himpun sakan dulu ni, hari ni mana pi benda tu semua. Wa ma kuntum tastakbirun, dan tidaklah hampa boleh jadi takabur besar diri pada hari balas balik masa tu lah. Masa atas dunia ni tak boleh nak balas. Kira kena je. Angkat muka orang sepak, angkat muka orang pijak. Atas dunia ni kira kena je. Di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala suruh kita balas balik kepada orang yang duk buat kita di atas dunia ni, balas dalam bentuk kata sindiak macam tu. Pada waktu orang yang beriman Allah dah balas dengan balas baik, duduk dalam syurga, duduk di tempat tinggi. Allah bagi mereka nampak ni orang-orang yang duk hina mereka di atas dunia dulu duduk di bawah. Allah suruh orang beriman kata dekat orang-orang ni pada hari itu, ma aghna ankum jam'ukum, mana dia benda hampa duk himpan dulu, benda yang hampa duk himpun, benda yang hampa simpan, kekayaan dan sebagainya, mana dia? Tak boleh ke kekayaan tu tolong hampa hari ni? Wa ma kuntum tastakbirun, dan hari ni sekali-kali hampa tak boleh besar diri dah. Habis dah hampa hari ni, dah habis dah. Ahaula'i allazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Allah Subhanahu wa taala kata, bukankah itu, Allah kata dekat orang kafir, bukankah itu orang hak duduk di atas tu merupakan orang-orang yang dulu hampa bersumpah mereka ni tak akan dapat kesenangan dunia akhirat. Masa atas dunia dulu orang duk kata dekat orang yang beriman ni, hampa ni nak boleh apa? Hampa ni nanti tak boleh apa? Akhirat yang hampa duk kata hampa nak cari pun hampa tak boleh, atas dunia pun hampa tak ada apa. Hampa ni akan jadi hina
dunia akhirat. Sewaktu orang semua duk rebut peluang atas dunia, hampa duk kira akhirat hampa. Esok dunia apa-apa tak boleh, akhirat pun tak ke mana. Di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dekat orang-orang yang duk hina orang yang beriman ni, Allah kata ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Cuba tengok sat orang hak duduk dalam syurga atas tu, bukankah depa tu dulu hampa duk kata depa ni tak ada nak boleh apa? Dunia tak boleh, akhirat tak boleh. Bukankah itu orang yang hampa duk hina dulu? Udkhulul jannah. Tuhan kata balik dekat orang yang beriman ni, masuklah kamu semua ke dalam syurga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Hari ni hampa tak usah takut dekat siapa-siapa. Tak ada siapa boleh ugut hampa hari ni. Tak ada siapa boleh gempak hampa hari ni. Tak ada siapa boleh nak pergi takut-takutkan hampa hari ni. Dan sekali-kali hari ni hampa tidak akan rasa duka cita sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat 48-49 suratul A'raf itu dapat kita faham bahawa menjadikan diri kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tidak rugi. Langsung tak rugi. Walaupun kadang-kadang pada mata kasar dunia nampak macam rugi, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang macam ni langsung tak rugi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, ada menurunkan wahyu kepada aku. Nabi kata Tuhan ada bagi tahu aku supaya aku dan orang-orang yang beriman ini tawadhu masa duduk dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala ada beritahu dekat aku. Nabi kata Allah suruh aku dan orang-orang yang beriman sama dengan aku. Allah suruh kita semua tawadhu dengan Allah. Tunjuk kita ni hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga kan jangan ada di kalangan kita ni sombong di antara satu sama lain. Orang Islam tak boleh seorang sombong ke atas seorang yang lain. Tak boleh ada sifat sombong, sifat bangga diri, tidak boleh. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan sekali-kali tak boleh kita buat zalim kepada sesama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan benda ni. Nabi kata Tuhan bagi tahu ke dia, Tuhan suruh Nabi bagi tahu dekat kita semua. Jangan sekali-kali di kalangan kita orang Islam ini, jangan sekali-kali kita bangga diri antara satu sama lain, dan jangan sekali-kali kita buat zalim di antara satu sama lain. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas kata annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menjadi kebiasaan dia, dia berjalan jumpa budak-budak pun dia bagi salam. Ni Anas bin Malik bukan kecil anak, tuan-tuan. Anas bin Malik, dia satu orang yang begitu sekali tinggi kedudukan sebab rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berkhidmat sebagai khadam Nabi. Kemudiannya apabila Nabi wafat, dia ni menjadi rujukan kepada orang-orang yang kemudian daripada dia. Maknanya dari segi ilmu, dari segi wara, dari segi dihormati, Anas bin Malik ni sangat berilmu dan sangat dihormati. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang macam tu, tapi Anas bin Malik ni jumpa budak pun dia bagi salam. Apatah lagi jumpa orang tua-tua. Dia jumpa budak pun dia bagi salam. Dan kata dia, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni macam aku buat ni, Nabi buat, dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jumpa dengan sahabat, sahabat tak dan bagi salam ke dia. Nabi bagi dulu ke sahabat. Bukan sahaja Nabi bagi salam dekat sahabat, bahkan kepada budak-budak. Kalau Nabi jumpa, Nabi bagi salam dulu pada budak-budak. Anas bin Malik kata, kerana Nabi buat macam tu, maka aku juga buat macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Seorang sahabat yang bernama Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, dia kata intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub faqultu ya Rasulullah rajulun gharib jaa yas'alu an dinih la yadri ma dinuh
فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid. Dia ni bukan orang Madinah. Satu hari dia sampai di Madinah. Kebetulan bila dia sampai di Madinah, Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi sedang bagi satu syarahan. Nabi duk bagi syarahan, duk bagi satu ceramah dekat sahabat-sahabat dia. Dia sampai, Nabi tengah duk bercakap di depan sahabat yang ramai. Dia pun sampai masuk terus. Dia kata ke Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, rajulun gharib." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni orang luar. Aku bukan orang sini. Aku ni rajulun gharib. Aku satu orang, bukan orang sini. Aku orang luar. Baru sampai di sini. Ja'a yas'alu an dini." Aku main ni kerana nak tanya tentang agama. La yadri ma din. Dia tak tahu tentang agama dia. Yang aku tahu, aku ni Islam, tapi aku pun tak tahu Islam ni apa, Islam suruh buat apa tanggungjawab aku sebagai orang Islam, aku tak tahu. Ada orang main ajak masuk Islam, aku masuk Islam. Lain pada tu, aku tak tahu apa tentang agama. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, dia berhenti ceramah dia beralih dekat dia ni. Dia beralih dekat Abi Rifa'ah ni, dekat Tamim bin Usaid ini. Wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Nabi berhenti ceramah, tengah duk ceramah tu berhenti, turun pergi dekat dia ni. Fa utiya bi kursiyyi. Bila Nabi sampai dekat dia, sahabat-sahabat lain ambil satu kursi bagi Nabi duduk. Fa qa'ada alaih. Nabi duduk atas kursi hak orang bagi ni. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Nabi terus ajak dia tentang Islam. Nabi kata Islam ialah apa-apa semua. Islam suruh kamu buat sekian-sekian benda. Nabi ajak dia. Summa ata khutbatah. Habis Nabi bercakap tu, Nabi balik pergi sambung balik ceramah dia tadi. Fa atamma akhirah, sampai habis ceramah dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan, dia nak bagi tahu dekat kita, kata Nabi SAW ni, Nabi ni yang kata Nabi, dia tengok semua orang penting. Nabi ni, yang kata Nabi ni, dia tengok semua orang penting semua. Tak ada siapa yang Nabi lebih pentingkan daripada siapa-siapa yang lain, melainkan bagi Nabi semua sekali penting. Nabi melihat satu orang yang baru masuk Islam yang tak tahu apa, Nabi melihat dia sebagai satu aset penting untuk agama. Tak ada manusia yang Nabi kata tak penting. Kamu Islam, kamu penting. Kamu tak Islam lagi pun Nabi nampak penting. Nabi nak tarik orang yang belum Islam jadi orang Islam. Maka kita tidak heran pada zaman Nabi SAW, Islam yang mula-mulanya mula dengan Nabi seorang aja. Nabi seorang aja terima wahyu daripada Allah. Kemudian Islam jadi semakin ramai. Orang Islam semakin ramai. Sampailah Nabi boleh form satu kerajaan di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kekuatan dakwah Nabi SAW ialah terletak kepada akhlak Nabi. Selain daripada dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak Nabi. Bila Nabi, dia layan semua orang sama aja. Tak ada siapa nak berasa Nabi SAW berat sebelah dan mengutamakan orang lain berbanding dengan orang yang lain lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan akhlak Nabi, akhlak yang dibawa oleh Nabi untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila qura'in aw zira' la ajabtu wa law uhdiya ilayya zira' aw qura' la qabiltu atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia kata law du'itu ila qura' aw zira', kalau sekiranya aku dijemput untuk pergi ke majlis makan, sama ada majlis makan itu kaki bawah ataupun kaki atas. Maksud kaki bawah ialah majlis kecil, ajak pergi makan sikit-sikit aja, makan roti cicah kuah gulai aja, ataupun zira', ataupun majlis makan besar, majlis jamuan kambing panggang dan sebagainya. Nabi kata la ajabtu, aku akan pergi. Tak mesti panggil majlis besar buat dekat kelab golf apa baru nak pergi, panggil buat kenuri-kenuri doa selamat kecil-kecil, tak pergi
akidah. Nabi SAW, dia kata, lau du'itu, kalau sekiranya aku dijemput ke majlis-majlis ni, tak kira kecil besar, aku akan pergi insyaAllah. Walau uhdiya ilayya zira' au qura' laqabiltu. Demikian juga kalau ada orang bagi hadiah ke aku. Sama ada hadiah yang dia bagi tu hadiah mahal, ataupun hadiah murah, aku terima semua. Nabi kata. Nabi SAW telah tunjuk kepada kita satu contoh yang cukup baik. Dan mudah-mudahan kita boleh ambil contoh daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua insyaAllah.